Jadi senang sahaja. Kita setiap satu senggatan mewakili satu darjah. Okey. Jadi dekat sini, kalau dekat sini maksudnya ialah 43 darjah Celsius. Okey. Boleh ingat bagi termometer setiap senggatan 1 darjah. Jadi bila kita ambil bacaan termometer tidak ada titik perpuluhan. Jadi kalau awak buat titik perpuluhan salah. Contohnya katakan 27 darjah Celsius, 28 darjah Celsius. Tak ada bacaan 27.5. Kalau ada titik perpuluhan ni maksudnya bacaan awak tu salah. Sebab bacaan terkecil, skala terkecil ialah 1 darjah Celsius. So, Mira, boleh ke Mira tolong bacakan suhu akhir termometer tu? Kita nak baca sekarang ke kita nak berhenti berehat dulu ni? Sekarang kita terus buat pengingat sekarang cikgu Boleh, tak kisah. Kalau macam ni suhunya panas. Jangan panas. Baik. 35 darjah Celsius cikgu. 35 darjah. 35 darjah. Jadi cikgu gantikan sahaja tadi cikgu dah tulis siap-siapkan. Maka cikgu pun tekanlah kalkulator cikgu. Tekan kalkulator cikgu. Sementara tu. Okey, 25 ialah bacaan akhir. Ya. 23 tadi bacaan luar. Jauh betul dengan kita punya bacaan asal ni. Joule per kg per Okey cikgu, sambil nak dapat jawapan akhir cikgu, kita berhenti berehat dulu cikgu. Boleh? Kita berhenti berehat seketika. Kalau anda nak tahu jawapan akhirnya bagaimana? Okey, ini saya bawa Betul, ini jawapan akhir untuk muatan haba tentu air bagi eksperimen yang kita jalankan untuk hari ini. Sebenarnya cikgu nak buat perbandingan dengan nilai sebenar sebenarnya. Perbandingan dengan nilai sebenar ialah 4,200. Jauh betul bezanya. Kan? Mungkin disebabkan oleh faktor-faktor luaran lah. Okey, kalau kita nilai sebenar muatan haba tentu air 4,200 tapi dalam eksperimen ini 2,500. Okey. Mengapa terdapat perbezaan nilai? Kenapa boleh bagi pandangan sebelum diterangkan oleh cikgu dalam video ni? Sebab apa? Sebab apa nilai kita dapat tak sama dengan yang sepatutnya? Kita dah dengar sangat kan? Sebab apa? Sebab cikgu buka dua, tak dengar sangat. Cikgu buka dua voice. Macam mana? Tak dengar itu apa dia cakap. Mic cikgu buka dua-dua. Okey, mic saya lebih kuat daripada video. Okey, apa yang dinyatakan tadi? Okey, nilai kita dapat dalam eksperimen ini iaitu 2,500 tapi nilai sebenarnya ialah 4,200. Okey, ada perbezaan nilai. Sebab apa? Dalam video ni kita terangkan lagi perbezaan. Tapi saya tanya dulu. Mungkin sebab dekat sana dia ada aircon jadi suhu dia lain. Okey, satu pandangan sebab dalam studio tu mungkin aircon. Okey, jadi nilai berbeza. Okey, pendapat lain? Ada? Okey, kita dengar dulu pendapatnya. Kita dengar jawapan dalam video ni. Okey. Sebab Mika tu tadi kan Mira, cikgu tak tutup. Mika tu cikgu tak tutup. Lepas tu banyaklah haba yang dibebaskan ke persekitaran. Okey. Okey, dengar jawapan dia. Jelas tak? Azim, awak dengar jelas tak? Video. Ya, okey. Sebab apa? Faktor dan semasa yang terlalu pendek. Macam mana? Dan kemasa yang pendek. Dan kemasa yang pendek. Anak jadi sebut dan kemasa tak?
Rasa tak ada. Amal? Tapi tak apa. Azim dah bagi pendapat. Okey, Amal pula. Amal Naufal. Sebab apa? Saya pun tengah terfikir lagi tu. Okey, saya rewind balik video ni. Mungkin disebabkan oleh faktor-faktor luaran lah. Seperti sebab Mika tu tadi kan Mira, cikgu tak tutup. Mika tu cikgu tak tutup. Lepas tu banyaklah haba yang dibebaskan ke persekitaran. Okey, dapat jawapan? Ayu Batrisya. Okay, apa jawapan dia? Sebab haba tersebar ke persekitaran. Okay, sebab mengikut cikgu dan William kata, dia tak tutup Ika. Bila tak tutup Ika, haba terbebas ke persekitaran. Okay. Jadi itu menyebabkan bacaan diperolehi tidak sama dengan bacaan sebenar. Kita lihat seterusnya. Okey, lepas tu lagi antara faktor yang lain mungkin sebab dalam sini ni berekon kan, itu antara ralat dia lah, antara ralat-ralat dia daripada jadi sebab tu bacaan kita tak tepat. Tak semestinya bacaan kita tak tepat, kita tak nak buat eksperimen Mira. Kita kena buat eksperimen tu supaya kita dapat menguasai kemahiran saintifik semasa menjalankan eksperimen. Okey, cikgu nak tanya, untuk jawapan akhir ni memang kena ada jol lah dekat belakang. Ya, betul. Sebab dia ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi 1 kg bahan. Macam tu. Okey? Baik. Okey, boleh cikgu ada lagi satu eksperimen sebenarnya. Mari cikgu, eksperimen kedua. Okey, dalam eksperimen pertama ni, kalau rujuk pada buku teks muka surat 130, dia boleh buka buku teks bahagian perbincangan. Okey, perbincangan kata mengapakah bika itu perlu dibalut dengan kertas tisu. Okey, sebab apa perlu dibalut? Untuk mengelakkan haba terbebas ke persekitaran. Okey, kemudian lihat soalan nombor 3, perbincangan nombor 3 ataupun juga nombor 2 dulu. Mengapakah suhu akhir air tidak diambil sebaik saja masa pemanasan 5 minit ditamatkan? Kita lihat soalan dulu. Saya buka buku teks. Okey. Jadi perbincangan dalam buku teks. Kalau lihat ini tak jelas tapi boleh rujuk dalam buku teks awak. Okey, yang nombor 2. Mengapakah suhu akhir air tidak diambil sebaik saja masa pemanasan 5 minit ditamatkan? Okay, maksudnya kat sini, bila cukup 5 minit, kita tak terus ambil bacaan. Sebab apa? Ya, ada nak bagi pendapat? Dua air ini? Sebab dia belum lagi stabil lah. Dia macam macam tu lah. Belum lagi stabil. Okay. Idea dah ada. Iaitu kita perlu ambil kenaikan suhu maksimum. Naikkan suhu maksimum termometer. Sebab pada waktu itu masih lagi haba masih lagi dipindahkan. Jadi sebaik saja cukup masa katakan 5 minit, kita pastikan termometer, kita ambil bacaan yang tertinggi. Okey, kemudian nombor 3, diberi nilai muatan haba tentu air ialah 4200 joule per kilogram per darjah Celsius dibandingkan nilai muatan haba tentu yang diperoleh dari eksperimen dengan nilai diberi. Okey, daripada eksperimen ini terdapati bahawa nilainya tak sama. Itu nilai eksperimen kecil daripada nilai
sebenar. Okey, terangkan perbezaan nilai antara dua nilai tersebut. Antara faktor yang menyebabkan perbezaan nilai ini ialah seperti diterangkan dalam video tadi. Yang pertamanya, bika tidak ditutup. Okay, jadi haba boleh terbebas ke persekitaran. Kemudian mungkin balutan bika tidak ketat, longgar. Jadi haba juga masih lagi boleh terbebas ke persekitaran. Dan juga haba dibekalkan juga mungkin diserap oleh bika. Jadi menyebabkan haba dibekalkan tidak sampai sepenuhnya kepada ataupun tidak diserap sepenuhnya oleh termometer. Jadi kesimpulannya di sini, kita boleh katakan perbezaan nilai ini adalah disebabkan oleh sebahagian daripada tenaga haba yang dibekalkan terbebas ke persekitaran. Jadi saya nak awak buat catatan, perbezaan nilai adalah disebabkan oleh sebahagian haba dibekalkan terbebas ke persekitaran. Okay, itu sebabnya untuk dapat eksperimen lebih tepat, pastikan semua radas dibalut dengan ketat dan juga bika perlu ditutup untuk mengelakkan haba terbebas ke persekitaran. Okey, yang keempat, cadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan kejituan keputusan eksperimen ini. Okay, jadi keputusan langkah-langkah ini ialah seperti dinyatakan tadi, bika hendaklah ditutup ataupun bika hendaklah dibalut dengan ketat dan juga tebal. Terbalut dengan tisu dengan lapisan yang tebal, ataupun juga kita boleh balut dengan kain fat, ataupun juga kita boleh balut dengan kapas ataupun apa-apa penebat. Kain pun boleh, tapi balutan mesti tebal. Okey, itu adalah eksperimen untuk menentukan muatan haba tentu air. Okey, eksperimen ini juga boleh disoal dalam kertas 3. Okay, kita masukkan air dalam bika dan jisim air kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian kita panaskan air untuk satu jangka masa, contohnya dalam masa 5 minit. Kemudian kita tentukan suhu akhir air dan daripada suhu akhir air kita boleh dapati perubahan suhu. Perubahan suhu maksudnya suhu akhir tolak suhu awal. Okay, kemudian gunakan rumus. Ya, mana pen saya ni? Okey, pada eksperimen ni haba dibekalkan bisa pula. Okey, haba dibekalkan. Dengar suara saya? Dengar. Okey, haba dibekalkan ialah P darab T. Di mana P ialah kuasa, itu kuasa pemanas rendah, T ialah masa. Kemudian haba diserap sama dengan MC del theta. Del theta ni maksudnya perubahan suhu akhir dan tolak suhu awal. Suhu akhir tolak suhu awal. Kemudian kita anggapkan bahawa haba dibekalkan diserap sepenuhnya oleh air. Kita buat anggapan bahawa PT haba dibekalkan diserap oleh air MC del theta. Okey. Dan daripada sini kita boleh dapat C iaitu muatan haba tentu air. C sama dengan PT bahagi M
dan theta. Okey. Ini adalah bagaimana kita nak menentukan muatan haba tentu air. Okey, ada soalan mengenai eksperimen ni? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita pergi pada eksperimen yang kedua. Kita buka teks, ada muka surat. Soal apa? Muatan haba tentu aluminium 130. Okey, di sini kita gunakan alat ladas blok aluminium. Itu blok aluminium jisa 1 kg, jam randik, termometer dan kalkulator. Sekali lagi digunakan di sini kertas tisu. Kertas tisu ialah gunanya untuk balut bongkah aluminium ni ataupun blok aluminium. Selain kertas tisu, kita boleh juga gantikan dengan kain ataupun fat, kertas fat. Okay, data susukan ladas seperti yang rajah. Ini saya telah kacau ringkas sebelum kita tengok dalam video. Okay, ambil bacaan surah awal, blok. Okay, kalau air, kita ambil bacaan surah awal air. Ini kita ambil bacaan surah awal, bacaan awal aluminium. Kemudian kita hidupkan pemanas rendam. Kita masukkan pemanas rendam. Blok aluminium ini ada 2 lubang. Satu lubang besar untuk masukkan pemanas rendam. Okay, pemanas rendam dimasukkan di sini. Lubang besar. Kemudian lubang kecil kita masukkan termometer. Okey. Dan dalam lubang kecil juga dimasukkan sedikit minyak. Kita masukkan minyak untuk menghasilkan sentuhan termal. Ini kita akan lihat dalam video nanti. Okey. Seterusnya kita lakukan pemanasan dan kita ambil bacaan akhir. Bila kita lakukan pemanasan, contohnya kita panaskan selama 5 minit, sama seperti air tadi. Kemudian kita ambil bacaan akhir termometer dan juga kita boleh kira nilai muatan tertentu dengan menggunakan rumus tadi. Okey, sebelum tu kita lihat video dulu dan saya akan jelaskan balik. Okey, suara tak ada. Mari, okey, jom nak buat aluminium pula. Mari kita cikgu. Aluminium ni sekarang saya dah tahu dah macam mana nak baca termometer. Baca tepat kali ni. Okey. Alright, Amira tolong cikgu balut lagi. Okey, balut lagi. Balut kali ni kita nak balut dia lagi tebal ya, Mira. Tebal lagi cikgu Tebal. Okey. Tebal kita nak balut. Supaya haba tu tak mudah terbebas cikgu. Betul tadi kan. Jadi haba tidak terbebas ke persekitaran. Maksudnya kita nak supaya haba tu terperangkap dalam aluminium. Okey, tadi kan cikgu ada sentuh pasal sepatutnya cikgu tutup beaker tu kan. Tutup waktu bila cikgu? Masa pemanasan bermula, kita tutup beaker tu, kita buat potong buat bentuk beaker kan. Lepas tu buatkan lubang supaya kita boleh masukkan termometer. Macam tu. Okey. Alright. Saya tadi kan dah nampak aluminium tu kan. Dia berikan atas sikit supaya kita boleh tutup sikit kat atas macam ni. Atas pun tutup juga. Sekejap lagi. Okey, sekejap lagi. So, kita pasang pemanas rendam. Kita ambil pemanas rendam yang lain Dan dia tu dah panas dah. Oh, sebelum tu, nasib baik cikgu teringat. Kita ada minyak di sini. Bila kegunaan minyak ni, kita kena titeskan sikit minyak ke dalam blok aluminium. Kenapa kena tites minyak pula cikgu? Okey, kita kena tites minyak supaya sentuhan terma maksudnya haba dapat dialirkan dengan lebih sekata ke termometer. Oh, itu kegunaan minyak tu jadi satu lubang, ada lubang yang kecil. Cikgu tunjukkan sikit kan dekat kamera kan.
Okey, ada satu lubang kecil, satu lubang besar. Jadi lubang yang kecil ni untuk masukkan termometer. Okey. Satu lagi lubang yang besar untuk kita masukkan pemanas rendah. Okey, kita masukkan pemanas rendah. Okey. Dan minyak tadi tu, Awal. cikgu tu dekat dua kan? Ya. Okey, dua-dua cikgu tuangkan minyak. Okey. Alright. Kita baca dulu suhu awal Mira. Okey, saya dah nanti baca. Baca Tengok dekat serenjak. macam ni cara pandai ya. Okey, ingat dalam lubang tadi dimasukkan sedikit minyak, terutama minyak zaitun ataupun minyak masak untuk menghasilkan sentuhan terma di antara termometer dan bongkah aluminium. Termometer dan blok aluminium. Jadi bila berlaku sentuhan terma, tenaga haba dapat dipindahkan dengan lebih baik. Okay, boleh ya? Betul cikgu, macam ni. Okey, dan bacaan awal dia ialah 26 cikgu. Okey, 26 darjah. Ingat nanti lah kita nak tulis, kita nak kira sekejap lagi kan. Okey, so kita pasangkan, sama juga macam tadi, kita pasangkan. Lepas tu kita switch on. Sebelum cikgu switch on, lagi sekali Mira tolong cikgu set 5 minit. 5 minit. Okey, tolong cikgu set 5 minit. Okey, 1, 2, on dan switch dah. Okey, cikgu on eh? Di bawah cikgu dah. Okey. Betul. Dah ke? Saya Dapat tak Mira tu? dekat bawah. Betul cikgu kan? Okey, betul. 1, 2, 3. Okey. Jadi sambil menunggu masa pemanasan ni, cikgu akan sambung penerangan tentang termometer. Okey, tadi kan cikgu ada cerita tentang termometer, ada beberapa jenis termometer kan Mira? Okey, kelebihan menggunakan termometer alkohol. Termometer alkohol yang kita gunakan ni lah. Okey, termometer alkohol ni lebih selamat dan termometer alkohol juga lebih murah tau Mira kalau nak dibandingkan dengan mercury. Kalau mercury tadi, kalau termometer ni pecah dekat mak-mak kan budak-budak kan memanglah dikata gitu. Tapi dia bila nampak dapat termometer ni dia macam suka sangat. Excited ajar. Tengok termometer jadi kemarahan kalian nak pecah ni macam ni. Jadi gunalah termometer alkohol ni. Jadi lebih selamat. Kalau termometer yang mercury tadi, dia pecah, banyak urusan yang perlu cikgu buat. Contohnya bila katalah termometer mercury tu pecah, jadi cikgu kena arahkan murid-murid semua kena buang makmal segera. Sebab mercury adalah beracun. Chemical beracun. Beracun kan, jadi beracun takut dia punya udara yang beracun tu disedut masuk oleh cikgu kena arahkan semua murid keluar. Lepas tu cikgu seeloknya cikgu taburkan pasir. Tabur pasir yang mercury tu tadi. Oh, kenapa cikgu? Supaya pasir tu tadi dia dapat menyerap wak beracun daripada mercury. Lepas tu cikgu kena maklumkan kepada bomba. Oh, ya ke? Sebenarnya kena maklumkan kepada bomba. Kalau mercury tu banyak, sisa mercury tu banyak, pihak bomba akan turun ke sekolah untuk menguaskan sisa mercury ni tadi. Tapi kalau mercury tu sikit, pihak bomba akan assist cikgu dan juga pembantu makmal untuk buat pengurusan apakah yang perlu mereka lakukan. Wah, dengar tu murid-murid. Kita tengok termometer macam ni je. Rupanya bahaya juga macam tu. Sebab tu sebolehnya gunakanlah termometer alkohol. Okey, boleh juga guna termometer digital ni Mira. Tapi kalau guna termometer digital, tak belajar, tak apa, buka je. Terus Orang keluar dia kan? terus melompok kan. Budak darjah 1. Darjah 1 dia boleh guna. Kalau budak tak ambil fizik. Betul. Jadi tak tahu macam mana nak baca nanti kan? Okey. Boleh cikgu rasa cikgu nak pergi tulis formula. Okey, boleh Okey, cikgu. cikgu nak tulis formula supaya kejap lagi bila dah 5 minit cikgu boleh terus isi nilai ni kan. Okey, macam tadi kita akan isi 50 volt, masa pemanasan masih lagi sama iaitu 300 saat. Jisim aluminium kita adalah 1 kg. Blok tu nilai dia 1 kg. Okey, suhu awal tadi berapa tadi Mira? So, awal tadi kita 26. Okey, 26. So, kita guna persamaan. Cikgu dah tak ingat ni. Kita buat baliklah. PT sama MC del theta. Kita nak C. So, C di sini akan jadi PT per dengan
2 kita tak dapat lagi. Kita 1.26. Kita tengok apakah bacaan. Okey, untuk pengetahuan semua murid-murid, nilai yang diberikan, nilai sebenar bagi muatan haba tentu aluminium adalah 900 joule per kg per degree Celsius. Okey, kita nak bandingkan nantilah dengan nilai yang kita dapat daripada kita punya eksperimen ni. Okey, Mira, dah berapa minit dah, Mira? Kita ada lagi 1 minit, cikgu. Dah ada lagi 1 minit. Okey, dalam masa 1 minit ni, cikgu akan terangkan pula tentang beberapa aplikasi muatan haba tentu yang dekatlah kan dengan Mira, dengan kita punya kehidupan seharian kita kan, iaitu peralatan memasak. Okey. Cikgu tanya Mira sikit. Boleh, silakan. Okay, kalau beriuk lah kan. Beriuk tu dibuat daripada bahan yang Macam mana, cikgu? bahan yang digunakan untuk buat beriuk. Bahan yang untuk buat periuk. Dia mestilah kena besi, cikgu, betul tak? Besi kan? Sebab apa besi? Sebab senang panas. Pandai. Mira faham jawab dah. Cikgu percaya dekat rumah pun mesti dah dapat idea tentang muatan haba tentu ni kan. Okey, jadi Okey, cikgu. badan periuk ataupun kuali adalah dibuat daripada besi sebab besi muatan haba tentu rendah, so cepat Panas. Okey, eksperimen kita pun dah 5 minit juga, cikgu. Okey. Excited pula saya tengok. Okey. Saya baca, cikgu. Okey ya. Mira pun dah kira jadi buat eksperimen dengan cikgu. Okey, saya baca. Excited saya nak baca ni. Oh, ini tinggi, cikgu. Bacaan dia, cikgu. Bacaan dia berapa? Bacaan dia ialah 40, cikgu. Okey. Sebenarnya cikgu kita sebenarnya tunggu sekejap sebenarnya supaya dia ada satu term yang dipanggil keseimbangan terma. Bila kita switch off kita punya power supply tadi, kita kena tunggu sehingga suhu maksimum dicapai. Okey, sebab bila keseimbangan terma ni bermaksud suhu antara kedua-dua objek ini mesti berada pada suhu yang sama. Itulah dia aplikasi bagi termometer. Okey, ada tak peningkatan pada termometer tu? Okey, tadi 41 kan? Ada tak agak sekarang cikgu dia hampir-hampir nak mencapai 42 kan? Sebab tu kita kena tunggu seketika apabila kita turn off kita punya power supply. Supaya keseimbangan terma dapat dicapai. So 42 Mira? Betul, 42. Tadi mula-mula bila switch off 40 je. 40 je. Tapi bila dah tunggu seketika, suhu tu akan meningkat, mencapai keseimbangan terma dan menjadi 42. Okey, cikgu. Okey, jadi kita balik. Selepas kita switch off tukar kuasa, kita perlu tunggu sekejap untuk ambil bacaan maksimum, bacaan tertinggi. Itu pada waktu tersebut keseimbangan terma telah tercapai antara termometer dan bongkar. Jadi dalam soalan jika tanya kenapa sebaik saja keran kuasa ditutup, kita biarkan termometer seketika dan kita ambil bacaan maksimum, ialah supaya keseimbangan terma berlaku. Kalau saya sambil cikgu tekankan kereta nak tahu jawapan akhir tu, kita berhenti berehat seketika, cikgu. Kita biarkan murid-murid di rumah pun tekankan kereta juga untuk kira apa jawapan akhir dia. Sama ke tak dengan cikgu? Okey, jadi kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana, kita kembali Okey, ini saya forward. Okey. Sebelum kita pergi pada eksperimen tadi, okey, ini aplikasi muatan haba tentu dalam kehidupan seharian, iaitu kalau lihat kat sini alat memasak. Okey, ini pun ada dalam buku teks awam surat 133 peralatan memasak, iaitu badan diperbuat daripada aluminium. Lihat badan di sini dibuat dari aluminium.
yang mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Okay, bila muatan haba tentu rendah, periuk dapat dimasakkan dengan lebih cepat. Okay, kemudian lihat pada bahagian atas ni, plastik digunakan sebagai pemegang periuk. Okay, pemegang periuk dia buat ada plastik sebab muatan haba tentu plastik adalah tinggi, jadi plastik lambat panas dan selamat dikendalikan. Okay, jadi idea kat sini, bila muatan haba tentu rendah, dia cepat panas, muatan haba tentu tinggi, lambat panas. Okay. Jadi dalam soalan dia tanya, kenapa badan periuk dibuat pada logam? Kerana muatan haba tentu rendah ataupun cepat panas. Begitu sebaliknya untuk pemegang periuk. Baik, kembali kita dia Mahir. Okey cikgu, jawapan akhir cikgu ialah 937.5 Jun. Okey, ini jawapan akhir kita tadi Mira daripada apa yang kita dah buat hari ini. Okey, kita nak bandingkan dengan nilai sebenar bagi blok aluminium iaitu 900. Oh, tak lari banyak Tak lah lari tu. banyak lah kan. Tengok tadi Mira, tadi kan kita tutup the whole aluminium block tu, kita tutup tebal-tebal dengan tisu. Lepas tu kita tutup lagi sebelah atas kan. That's why itu adalah turut mempengaruhi sebenarnya kita punya bacaan. Itu adalah highlight. Cikgu dah buktikan yang kalau kita balik dengan tebal, kita akan dapat bacaan yang lebih baik daripada bacaan yang sebelumnya. Okey, tadi kan cikgu kita tengok yang air punya bacaan lebih tinggi berbanding dengan aluminium. Kenapa tu cikgu? Bila nilai muatan haba tentu besar, objek itu atau bahan itu akan lambat panas. Itulah dia. Nilai muatan haba tentu tinggi, maka objek itu akan lambat panas. Kalau nilai muatan haba tentu rendah, maka objek itu atau bahan itu akan lebih cepat panas. Salah lah jawapan saya apa tadi cikgu. Tak apalah, kan tak belajar lagi. Kan tak belajar lagi. Okey, cikgu kan sebenarnya nak buat magic tau Mira. Okey. Nak buat magic, tapi cikgu tak boleh buat masuk api kat sini. Dan cikgu ada record awal-awal dah magic cikgu. Di dalam satu video. Boleh kita tengok video tu sekarang? Mari kita saksikan. Okey, belon diisi dengan air dan apabila kita nyala, kita dekatkan pada api, lihat apa yang berlaku. Cikgu tak soalan tau. Tak lempeng tu. Kena air sebagai apa? Lepas tu aku tak macam aku tidur naik. Tidur. Lepas tu sedap PM. Aku pun tak ada pun. Okey, kenapa belon pertama tadi pecah, tapi belon kedua tak pecah? Okey, siapa boleh bagi pendapat? Apa beza antara dua belon tadi? Sebab muatan haba tentu baru rendah. Dia cepat panas. Macam tentu udara rendah, cepat panas. Okey, kalau kita lihat belon tadi sifatnya sama, belon sama. Tapi kenapa yang pertama pecah, yang kedua tak pecah? Okey, sebab apa dia? Apa yang ada dalam belon?
Okay, tak apa. Kita lihat je. Puyo, betul-betul magic tu cikgu. Magic kan? Pecah. Biru tu. Satu yang oren tu pecah. Satu lagi yang biru tu tak pecah. Kenapa cikgu nak pecah? Kenapa? Okey. Mesti semua akak ni kenapa? Mira rasa kenapa Mira? Saya rasa mungkin sebab yang biru tu lebih tebal kot berbanding Dia tebal. Okey. Tak tahu sebenarnya sebelum bila cikgu tiup belon biru tu, cikgu letakkan air sikit dalam tu. Itu tak nampak kan? Okey, dalam belon berwarna biru, cikgu isikan sedikit air. Okey, dalam belon berwarna oranye hanya ada udara sahaja. Cikgu tiup je, tak ada apa-apa dalam tu. Jadi, apa yang cikgu boleh simpulkan di sini, dalam belon oranye hanya ada udara. Udara ni dia punya muatan haba tentu rendah. Jadi, bila dipanaskan, dia cepat panas. Meletuplah dia. Okey. Tapi, kalau dalam belon berisi air, belon biru yang berisi air, belon tersebut dia dah ikut muatan haba tentu air. Muatan haba tentu air kan tinggi. Jadi, belon yang berisi air berwarna biru tadi tu, dia lambat panas. So, dia tak pecah. Nampak ada pecah. Kalau tak percaya, kalau murid-murid tak percaya, dia cuba buka rumah. Anak cikgu pun memang banyak kali main belon. Itulah kan. Itulah memang best sebenarnya. Bukan nak cikgu. Okey. Eksperimen ni kalau di rumah awak ada belon, awak boleh try. Bila kita isi air dalam belon, kita dapati bahawa bila kita letak di atas dalam relay, belon tersebut tak pecah. Sebab bila diisi air, muatan haba tentu belon tadi akan jadi tinggi, iaitu sama dengan muatan haba tentu air, lebih kurang sama dengan muatan haba tentu air, jadi dia lambat panas. Jadi bila lambat panas, belon tadi lambat mengembang dan tak pecah, lambat pecah. Dia pecah jika kita letak ke jangka masa yang lama. Tapi untuk jika tempoh pemanasan sama dengan belon yang kosong, dapati bahawa belon yang diisikan dengan air tidak pecah ataupun lambat pecah berbanding dengan belon yang tidak diisi dengan air. Okay, itu awak boleh cuba di rumah. Daripada saya pun nak cuba. Okey, Mira dah cuba. Okey, mungkin cikgu boleh rumuskan sedikit lah cikgu apa yang kita belajar sama 1 jam hari ni. Silakan. Okey, kesimpulannya hari ini ialah tentang muatan haba tentu. Untuk muatan haba tentu ni, definisinya ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan 1 darjah Celsius bagi 1 kg bahan. Senang cakap, muatan haba tentu tinggi, lambat panas. Kalau lambat panas, lambatlah sejuk. Okay. Kalau muatan haba tentu rendah, cepat panas. Kalau cepat panas, cepatlah sejuk. Antara aplikasi yang mudah adalah pada peralatan memasak macam Mira cakap tadi, kuali besi. Okey, logam lah senang kita cakap kan. Jadi logam ni memang dia punya sifat-sifatnya adalah cepat panas. Pemegangnya kita gunakan bahan yang mempunyai muatan haba tentu tinggi selambat panas. Okey, baik. Itu je. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Karunisa atas perkongsian hari ini. Terima kasih juga anda yang menonton di rumah. Tapi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita nak belajar. Okey. Ada soalan sebenarnya. Eksperimen menentukan muatan haba tentu air dan muatan haba tentu logam. Logam dicontohkan sini ialah aluminium. Okey, ada soalan? Tak ada. Ada. Okey, seterusnya lihat dalam modul muka surat 88, aplikasi muatan haba tentu. Okey, modul muka 48. Tak nampak ya? Okey.
Submitter boleh lengkapkan modul awak. Okay, aplikasi pertama ialah periuk masak. Okay, contoh kat sini ialah periuk tanda liat. Okay, kenapa digunakan periuk tanda liat ataupun clay pot adalah kerana tanda liat mempunyai muatan haba tentu tinggi berbanding logam. Okay, muatan haba tentu tinggi berbanding logam. Semasa memasak, haba dialirkan perlahan dari api ke makanan di dalam periuk dan disebabkan muatan haba tentunya lebih tinggi, masa memasak makanan diperlukan lebih lama. Okay. Kalau lihat contoh kat sini, kita ada satu periuk logam, satu periuk tanda liat, mati masa diambil untuk memasak makanan yang sama dengan menggunakan periuk tanda liat, masa diambil lebih lama berbanding dengan masa diambil menggunakan periuk logam. Okay. Jadi masa makanan masak diperlukan lebih lama dan selepas api dipadam, periuk tanda liat mempunyai suhu lebih tinggi berbanding makanan di dalamnya. Okay. Maksudnya bila kita padamkan api, periuk tanda liat mempunyai suhu lebih tinggi berbanding dengan makanan dalamnya dan sejumlah besar haba masih terus dialirkan ke makanan itu. Jadi selepas periuk tadi dialirkan, makanan dalam periuk akan panas dalam tempoh masa yang lama. Okay. Ini kelebihan periuk tanda liat di mana makanan kekal panas dalam masa yang lama berbanding dengan menggunakan periuk besi. Lepas kalau pergi setengah restoran ataupun kedai makan di mall, banyak yang menggunakan periuk tanda liat. Sebab bila guna periuk tanda liat, muatan haba itu tinggi, walaupun masa untuk memasak lebih lama, tapi dia lambat sejuk. Muatan haba itu tinggi, ambil masa yang lama untuk dipanaskan dan juga ambil masa yang lama untuk disejukkan. Jadi bila dia ambil masa yang lama untuk sejuk, jadi makanan dapat dikekalkan dalam keadaan panas untuk jangka masa yang lama. Itu kelebihan periuk tanda liat. Okey, kemudian aplikasi kedua, air digunakan sebagai penyejuk dalam sistem kereta, dalam enjin kereta, itu sistem radiator. Okay, kenapa air digunakan? Kerana air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Okey, jadi air yang mengalir dalam blok enjin akan diserap, akan menyerap haba yang terasa daripada pembakaran dalam bahan api dalam enjin. Kalau lihat kat sini, air akan mengalir. Air mengalir dalam bahagian enjin ni. Air akan serap haba dihasilkan oleh pembakaran bahan api. Kemudian suhu air dan akan mengalir ke kipas radiator. Okey. Kipas akan menyejuk udara sejuk. Jadi haba dapat menyejukkan air tadi. Kita lihat sini, suhu air meningkat akan mengalir ke kipas radiator. Udara sejuk akan disejuk oleh kipas bagi menyerap haba dari air panas yang melalui sirip penyejuk. Okay, air tadi akan melalui sirip penyejuk dan apabila udara disejuk masuk oleh kipas, jadi udara tadi akan menyejukkan air. Di dalam SPM pernah ditanya pengubahan perlu dilakukan terhadap sistem radiator kereta ni, sistem penyejuk. Apa yang perlu kita lakukan pengubahan? Itu kita perlu gunakan kipas yang lebih besar supaya udara lebih banyak dapat disedut. Kemudian apa lagi pengubahan yang sesuai kat sini? Kita perlu ubah sesuai keadaan sirip udara. Okay, sirip udara. Okay, ini saya nak bagi tugasan pada awak. Awak cari sirip udara ni perlu banyak ataupun kecil. Perlu banyak ataupun sedikit. Kemudian
kuasa putaran kipas. Kuasa putaran kipas ni perlu tinggi ataupun rendah. Ini terbagi tugasan untuk penguasaan. Okey. Aplikasi seterusnya. Okey. Aplikasi muatan bertu bagi bahan. Okey, ini contoh peralatan masak. Bagi badan peralatan masak, contohnya kuali di rumah kita. Kuali diperbuat daripada bahan logam ataupun badan dibuat pada logam. Kerana logam muatan haba tentu rendah, maka ia cepat panas. Okay, bila cepat panas, makanan cepat masak. Okey, kemudian badan juga berketempatan rendah. Bila ketempatan rendah, dia lebih ringan. Okey, kemudian makanan dalam kuali dipanaskan pada suhu tinggi dalam tempoh masa yang singkat. Dia dapat dipanaskan dalam tempoh masa singkat kerana muatan haba tentunya rendah. Okey, sebaliknya pada pemegang diperbuat daripada plastik ataupun penebat. Jadi yang biasa digunakan adalah plastik ataupun ada setengah alat pemegangnya adalah kayu. Ini adalah kerana di sini boleh katakan pemegang dibuat daripada plastik ataupun penebat ataupun juga boleh gunakan kayu kerana muatan haba tentunya tinggi. Bila muatan haba tentu tinggi, dia lambat panas dan mudah dikendalikan. Okey, pendatang haba yang lemah, contohnya penebat, sangat sedikit haba dipindahkan pada tangan seseorang yang menyentuh pemegang periuk. Jadi bila kita sentuh pemegang periuk tadi, dia tak panas. Jadi mudah dikendalikan dan juga selamat. Okay. Aplikasi lain, ini dalam fenomena alam semula jadi. Saya rasa saya dah terangkan sedikit sebelum ni. Okay, bagi kes payu laut, iaitu udara mengalir pada laut ke darat. Suhu udara di permukaan laut rendah. Ketumpatan udara di laut lebih tumpat. Bila suhu rendah, ketumpatannya lebih tumpat. Dan dia juga akan menghasilkan kawasan bertekanan tinggi. Kemudian, suhu udara di permukaan darat adalah lebih tinggi, ketumpatannya rendah, jadi tekanannya lebih rendah. Itu kalau kita bandingkan keadaan di permukaan laut dan juga di permukaan daratan. Muatan haba tentu laut adalah tinggi. Jadi, suhu laut menjadi rendah kerana muatan haba tentu darat rendah, suhu darat menjadi lebih tinggi. Jadi kalau kita buat perbandingan, air laut muatan haba tentunya tinggi dan suhunya rendah. Manakala di darat muatan haba tentunya rendah, suhunya tinggi. Okey, jadi udara akan bergerak daripada kawasan bertekanan tinggi ke kawasan bertekanan rendah, itu daripada lautan ke daratan. Ini akan menghasilkan bayu laut. Dan di mana udara pada permukaan bumi yang panas, ke arah naik ke arah itu berlaku perolakan udara. Dan sebaliknya bagi kes bayu darat, kalau kita buat perbandingan di permukaan laut dan permukaan darat, suhu di permukaan laut adalah tinggi, kecepatan udara di permukaan laut adalah kurang tumpat dan menghasilkan kawasan bertekanan rendah. Okey, kita tahu bahawa bila muatan haba tentu tinggi, dia lambat panas, dan bila dia lambat panas, dia lambat sejuk. Okay, jadi pada waktu tengah malam, suhu udara di permukaan laut lebih tinggi. Okay, jadi lebih tinggi, kecepatannya lebih rendah, jadi kawasannya bertekanan lebih rendah. Berbanding di kawasan daratan, di daratan suhu udara di permukaan adalah lebih rendah,
ketepatan udara lebih tinggi, jadi dia mempunyai kawasan bertekanan lebih tinggi. Okey, dari segi muatan haba tentu, di kawasan laut muatan haba tentunya tinggi, jadi suhu laut lebih tinggi sebab dia lambat panas, jadi suhu di permukaan laut masih lagi tinggi. Tapi di daratan dia cepat sejuk, jadi muatan haba tentu daratan yang rendah menyebabkan dia lebih sejuk, jadi suhu darat menjadi lebih rendah. Jadi udara akan bergerak daripada kawasan tekanan tinggi ataupun kawasan daratan pergi ke laut. Dan udara pada permukaan laut yang panas akan naik ke atas melalui proses perolakan udara, dan udara yang sejuk di darat bergerak ke lautan. Ini fenomena alam suryadi yang menggunakan konsep muatan haba tentu air dan juga muatan haba tentu daratan. Okey, aplikasi seterusnya boleh lihat dalam konteks buku surat Ya. Ya. 132 dan 133. Itu 132 pemilihan bahan binaan rumah tradisional. Kita lihat bagaimana bentuk rumah dibuat. Kalau rumah dahulu dibuat pada kayu pada siang hari cepat panas, tapi bila pada waktu malam dia lambat sejuk. Jadi pada waktu malam kita rasa lebih selesa berbanding dengan pada waktu malam berada dalam rumah simen. Okay, kemudian lapisan luar tapak angkasa 133. Tapak angkasa dalam perjalanan kembali ke bumi menghadapi rintangan udara apabila memasuki atmosfera. Okay, jadi bila bergeser dengan atmosfera, dia akan meningkatkan suhu, menyebabkan kapsul akan terbakar. Okay, jadi lapisan luar kapsul angkasa dibuat daripada bahan dengan muatan haba tentu dan takat lembut yang tinggi. Jadi muatan haba tentu kapsul angkasa mesti tinggi supaya dia lambat panas dan juga lambat melebur. Okay, kemudian ada juga penghasilan bahan terkini dalam pembinaan bangunan hijau. Dia guna beberapa lapisan simen, kemudian lapisan pelebat, styrofoam, kemudian simen balik. Okey, kita boleh rujuk pada surat 133. Okey, ada soalan sekali untuk aplikasi muatan haba tentu. Ya ada cikgu. Ada. Okey, masa pun dah habis. Okey, jadi saya nak buat latihan formatif 4.2. Sebenarnya saya tak terangkan contoh soalan pengiraan. Kita boleh rujuk pada buku teks contoh 1 dan contoh 2 pada buku surat 135. Dan saya nak buat latihan formatif 4.2. Dan jika ada soalan, saya akan sentuh cara pengiraan sedikit bila kita akan masuk kelas seterusnya. Itu sebelum kita pergi pada muatan haba tentu. Sebelum kita pergi pada haba pendam tentu. Okay, jadi untuk waktu ni, kelas offline, saya nak pastikan yang melengkapkan latihan formatif 4.2. Dan juga latihan dalam modul. Saya nak buat latihan surat 91. Soalan 1 hingga 5 sahaja. Tak banyak, 5 soalan je. Kalau masa setengah jam saya rasa boleh siap. Ataupun nak bincangkan sedikit. Okay, saya bincanglah satu contoh soalan. Kita lihat dalam teks ni, dalam modul. Besar kan? Jika sebuah logam berisi 2 kg, hitungkan jumlah haba yang mesti dipindahkan pada logam
untuk meningkatkan suhu dari 30 darjah Celsius kepada 70 darjah Celsius. Okey. Kemudian soalannya, hitungkan jumlah haba mesti dipindahkan. Okey, apa perlu kita buat? Okey, haba dibekalkan Q Saya bising. Okey. Haba dibekalkan Q sama dengan PT. Okey, ini ialah haba dibekalkan. Dan haba diserap ialah MC del theta. Okey. Kalau lihat soalan kat sini, jisim 2 kg. Okey, M adalah jisim. Kita gantikan. Okey, 2, usah payah tulis. Dah. Okey, 2. Kemudian muatan haba tentu. Okey, diberi 500. Maka tergantikan 500. Okey, kemudian perubahan suhu. Okey, suhu daripada 30 menjadi 70. Okey, perubahan suhu kita ambil suhu besar tolak kepada suhu yang kecil ataupun suhu akhir tolak suhu awal. Okey, 70 tolak 30. Okey, boleh selesaikan tak? Okey, cuba kira. Berapa dapat? Okey, ini 70 . 500 tulis balik. 10 tolak 30. Awak akan dapat nilai. Okey, berapa? Boleh bagi jawapan? 40,000 je tu. 40,000. Dan haba unitnya joule. Sebab haba adalah sejenis tenaga. Okey, jadi 40,000 joule. Ini contoh soalan pertama. Okey, saya ambil contoh soalan keempat. Okey, soalan keempat. Dia kata sebuah 2 kilowatt 240 volt yang dilabelkan. Ini adalah kuasa dan 240 volt ialah beza kepayaan. Voltan dibekalkan. Okay. Digunakan untuk memanaskan 3 kg. Ini adalah M. Jika kuasa dibekalkan selama 8 minit. Okay. Bila dia beri 8 minit, perlu tukarkan ke dalam saat. Iaitu 8 darab 60 saat. Itu 8 minit, 60 saat. Berapakah peningkatan suhu air tersebut? Okey, guna rumus negara dibekalkan PT sama dengan M C del theta. Kuasa dibekalkan 2 kilowatt. Maksudnya 2 darab 10 kuasa 3. Sebab ada perkataan kilo tadi. 2 darab 10 kuasa 3. Kemudian masa yang diambil 8 darab 60 saat. 8 darab 60.
Okey, biasanya bila awak gantikan minit pada saat awak dah dapat 1 markah. Walaupun katakan awak gantikan dalam soalan macam ni. 1 markah awak dapat kat sini. Walaupun awak contohin dalam soalan. Boleh ya? Ingat kalau diberi dalam minit, tukarkan terus ke dalam saat. Ataupun kalau dalam pengiraan, awak dapat markah kat sini. 1 markah. Okey. Kemudian sama dengan sebelah kanan M bising 3 kg. 3 kg. Kemudian muatan dan bertentu air dia dah bagi 4200, gantikan dia 4200. Dan perubahan suhu akhir tolak suhu awal. Kita katakan perubahan suhu sebab del theta. Jadi del theta adalah sama dengan 2 darab 10 kuasa 3 darab 8 darab 60 bagi dengan 3 darab 4200. Okey, selesai kan? Dapat berapa? Okey, saya nak siapa jawab? Ataupun siapa yang dah dapat selesaikan? Farah boleh? Farah Adlina. Okey, berapa jawapan? Okey, Farah Adlina. ID dapat? Muhammad Aidil. Ya, cikgu. Berapa jawapan? Tak dapat. Tak dapat? Kira. Tekan je kalkulator. Ulfah. Saya dah tunjuk dalam kerja. Tekan je kalkulator. Dapat apa? Dapat 1 juta itu. Juta? Ya, betul. Tahu. 76 aja ke? 76. Poin 19. 0.19 darjah Celsius. Ataupun 76.2 darjah Celsius. Itu jawapannya. Kau dapat 1 juta tu mungkin cara tekan kalkulator tu salah. Aku nak praktis lagi cara menggunakan kalkulator. Okey, ada soalan contoh 4. Tak ada ya? Okey, saya nak ambil contoh satu lagi. Contoh 3. Contoh 2. Contoh 3 bukan. Latihan 2. Latihan 2 mudah sangat. Okey, kita pergi latihan 3. Latihan 2 buat sendiri. Kita nak bincang di sini latihan nombor 3. Okey, dia kata 0.2 kg air pada suhu 100 darjah Celsius dicampur dengan 0.25 kg air pada suhu 10 darjah Celsius. Berapakah suhu tertinggi dicapai oleh campuran tersebut? Malam. Okey, untuk soalan ini boleh rujuk pada buku teks contoh soalan contoh 2. Contoh nombor 2. Sabarlah mak, tolonglah. Okay. Idea dia bagi kat sini. Ada 2 cecair. Satu pada 100 darjah Celsius, satu lagi pada suhu 10 darjah Celsius.
Ada 2 cair. Ini 100 darjah Celsius. Satu lagi 10 darjah Celsius. Okay, katakan ini satu, ini kedua. Dan jisim cecair 1 0.2 kg. 0.2 kg. Dan jisim cecair kedua 0.25. Cecair ini dicampurkan. Bila dicampurkan dia akan jadi jisimnya berapa? Jisim apa? 0.2 campur 0.25. 0.45. 45. Okey. Dan suhunya katakan theta. Okey. Katakan suhu akhirnya sebagai theta darjah Celsius. Theta darjah Celsius. Okey, bila kita campurkan satu panas dan satu sejuk akan berlaku, yang panas akan membebaskan haba, yang sejuk akan menyerap haba. Betul tak? Okey, ia menggunakan satu prinsip kat sini. Prinsip apa? Bagi kes ni, satu prinsip diaplikasikan iaitu prinsip keabadian tenaga. Okay. Maksudnya kita anggapkan di sini tenaga haba dibebaskan oleh air yang panas, diserap sepenuhnya oleh air yang sejuk. Jadi kita gunakan prinsip keabadian tenaga. Okay. Jadi haba dibebaskan adalah sama dengan haba yang diserap. Okay, haba dibebaskan oleh air yang panas ni haba sama dengan haba yang diserap oleh air yang sejuk. Okey. Haba dibebaskan sama dengan haba yang diserap. Dan haba dibebaskan oleh air yang panas kosong kita gantikan. Okay, katakan bagi air yang panas dia membebaskan haba. Q sama dengan, okey, sebab Q1. Ini bukan Q, ini theta. Okey, Q1 sama dengan MC theta. Okey. Jisim air 1 ni ialah 0.2. 0.2 muatan bertentu saya letak C. Okey, theta ialah bila dicampurkan dengan air yang sejuk, katakan suhu akhirnya theta. Jadi perubahan suhu ialah 100 tolak theta. Kita padam dulu ini. Okey, 100 tolak theta. Manakala pada bahagian Q2 air sejuk, dia akan serap haba. Okey, saya tulis Q2 MC theta. Jisim air sejuk 0.25. C sama, masih lagi sebab C air sama. Muatan berbentuk air. Kemudian theta. Okey, asalnya 10 darjah Celsius. Suhu akhir ialah theta. Jadi kita ambil suhu yang besar tolak suhu yang kecil. Istilah suhu akhir theta lebih besar pada 10 darjah Celsius. Jadi theta tolak 10. Okey. Jadi tenaga haba dibebaskan Q1, tenaga haba diserap
oleh air berjisim bersuhu 10 darjah Celsius ialah Q2. Jadi berdasarkan prinsip keabadian tenaga, Q1 sama dengan Q2. Tenaga haba dibebaskan, tenaga haba diserap. Jadi kita samakan Q1 dan Q2, maka terdapat persamaan ini. Okey, ini adalah Q1. Ini adalah Q2. Kalau terlihat muatan dan penentunya sama, jadi kita boleh batalkan. Lepas tu dalam soalan dia tak bagi nilai muatan penentu. Jadi kita batalkan. Jadi terdapat 20 sama dengan, okay, kita selesaikan. Itu 0.2 darab 100. 0.2 darab dengan theta. 0.2 tolak 0.2 theta. 20 tolak 0.2 theta. Kemudian ini pun kita darab ataupun kita selesaikan. Maka terdapat 0.25 theta tolak 2.5. Okay, kemudian kita susun. Maka kita akan dapat 22.5 sama dengan 0.45 theta. Dan terdapat selesaikan nilai bagi theta, iaitu 50 darjah Celsius. Okay, ini aku boleh rujuk balik contoh 2 dalam buku teks. Bagaimana nak selesaikan jika dia melibatkan campuran dua cecair yang mempunyai suhu berbeza. Okey, ada soalan? Masa pun dah habis. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, lain tak ada? Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih kerana mengikuti kelas pada hari ini. Dan kehadiran saya akan post ke dalam Telegram. Jika tak ada nama, sila maklumkan pada saya. Juga Ya, saya. ada seorang pelajar ni dia tak dapat join sebab dia dengan family dia positif. Okey, siapa? Nama dia Mudawali. Dah boleh, okey. Ni Seorang ya? Setakat yang saya tahu seorang je lah. Okey, tak apa. Terima kasih kerana maklumkan. Okay. Okey. Kita ada, kamu mungkin ada kelas lain selepas ni. Jadi terima kasih sekali lagi dan boleh bersurat dan bersedia untuk kelas seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu.